Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muka surat berapa? 2, 1, 3. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Baik, kata pengarang rahimahullahu ta'ala, babu ma ja'a fi qisaril khutbah. Babu ma ja'a fi qisaril khutbah. Bab yang telah datang ia pada menyatakan ringkasan khutbah. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, adalah yang dituntut oleh syarak kita di atas khutbah itu biarlah ia pertengahan, yakni tiada ia khutbah panjang yang menjemukan, dan tiada pula ia pendek yang tiada mengertikan. Maka demikianlah perbuatan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada khutbah Nabi, sebagaimana hadisnya dikeluarkan oleh Imam Tirmizi an Jabir bin Samurah qala kuntu usalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Jabir bin Samurah. Kata Jabir, adalah aku sembahyang serta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakanat salatuhu qasda wa khutbatuhu qasda. Maka ada sembahyangnya itu pertengahan, yakni tiada lambat amat dan tiada lekas amat, semuanya diperbuat dengan sempurna dan dengan baik-baik. Dan khutbah Jumaatnya pun pertengahan juga. Tiadalah ia khutbah Nabi berkhutbah sampai menjemukan orang mendengarnya. Kata Abu Isa, dan pada bab ini ada diriwayatkan daripada Ammar dan Ibnu Abi Aufa. Dan katanya lagi, bermula hadis Jabir bin Samurah ini ialah hadis hasan lagi sahih. Baik, bab ini pendek saja kerana mudah kita faham, tak perlukan penjelasan yang banyak. Dalam bab baca khutbah jangan panjang, jangan panjang baca khutbah, dan jangan pendek sangat siapa tak tahu ke benda. Panjang sangat siapa orang jadi ngatuk mata dengar. Nah, panjang sangat dia benda sedap ni pun kalau panjang sangat, akhirnya jadi murak rasa keletihan. Nah, apatah lagi kalau tak sedap panjang pula. Yang sebaik-baiknya sebagaimana hadis-hadis yang lain, khutbah itu pendek dan baca sembahyang itu panjang lah. Sembahyang panjang, khutbah pendek. Itu sunnah Nabi SAW. Melerik-lerik sangat, jadi menjemukan orang. Kadang-kadang orang ada kerja pula. Babu maja' fil qira'ah 'alal mimbar. Bab yang telah datang ia pada menyatakan qira'ah atas mimbar. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, setengah daripada syarat sah khutbah Jumaat itu hendaklah dibaca ayat Quran, di mana salah satu daripada dua khutbah Jumaat itu. Maka dalil atas demikian itu ialah beberapa hadis, setengah daripadanya telah dikeluarkan oleh Tirmizi. Katanya, an Ya'la bin Umayyah qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u 'alal mimbar wa nadu ya Malik. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nada wajh itu, yang bernama Ba'la bin Umayyah, Ya'la bin Umayyah. Katanya, aku dengar akan Nabi SAW berkhutbah Jumaat ia. Maka dalam khutbahnya membaca ia Nabi di atas mimbar itu akan ayat Quran, iaitu wanadau ya Malik. Artinya, dan berseru-serulah mereka itu, yakni orang-orang dalam neraka. Kata serunya, hai Malik, yang menjadi kepala khadam neraka, kami sangat azab pada masa sekarang ini, biarlah dihukum Allah atas kami. Kata Imam Tirmizi, dan pada bab ini ada diriwayatkan daripada Abi Hurairah dan Jabir bin Samurah selain daripada Ya'la bin Umayyah. Masalah khutbah Jumaat itu wajibkah dibaca ayat Quran dalamnya? Wajib ke tak baca ayat Quran? Baik, kata Imam Tirmizi, dan sungguhnya telah memilih satu kaum daripada ahli ilmi akan dibaca oleh imam dalam khutbah akan ayat daripada Quran. Kata Imam Syafi'i, dan bila berkhutbah imam maka tiada membaca ia dalam khutbahnya akan suatu dari Quran, nescaya mengulang ia imam akan khutbah. Jadi menunjukkan baca satu ayat dari Quran yang memberi faham kepada pendengar dan penghadirin adalah rukun khutbah. Sekurang-kurangnya baca satu ayat.
Tapi satu ayat yang lengkap lah yang memberi faham. Kata Nawawi dalam Syarah Muslim, telah berkata Syafi'i, tiada sah dua khutbah Jumaat itu melainkan dengan mengucap Alhamdulillah dan wassalatu ala Rasulillah sallam pada keduanya, kedua khutbah. Kedua-dua khutbah mesti ada Alhamdulillah, iaitu puji Allah dan puji Nabi, selawat Nabi. Kedua-dua. Dan bernasihat. Maka ketiga perkara ini wajib dalam dua khutbah. Nasihat apa? Nasihatkan orang yang hadir supaya takwa. Jadi yang pertama, khutbah yang pertama wajib puji Allah, selawat Nabi, nasihat takwa. Khutbah yang kedua wajib juga puji Allah, selawat Nabi dan nasihat dengan takwa. Nasihat berpesanlah maksudnya. Adapun baca ayat Quran, dan wajib pula membaca ayat Quran dari Quran pada salah satu daripada dua khutbah itu atas kau yang asah. Ayat Quran tak apa kalau kita tak baca pada khutbah yang pertama, hendaklah dibaca pada khutbah yang kedua. Kemudian doa. Nampak? Jadi tiga yang pertama iaitu puji Allah, selawat Nabi dan pesan dengan takwa adalah rukun pada dua-dua khutbah. Baca ayat kau mahandaklah. Khutbah pertama boleh, khutbah kedua pun boleh. Dua-dua khutbah baca ayat pun boleh. Sekurang-kurang dibaca pada khutbah yang pertama. Dan wajib doa bagi mukminin pada yang kedua atas kaul yang asah. Tempat kedua itu khutbah yang kedua, doa untuk orang yang beriman, sekalian beriman. Tak boleh doa khusus. Sekurang-kurangnya Allahumma ufilil muslimina wa muslimat. Habis dah. Nampak? Jangan khusus lah. Jangan ya Allah Ta'ala ampunkanlah bagi kami yang hadir pada hari ini. Tak boleh. Dia semua orang Islam. Tak. Dan telah berkata Malik dan Abu Hanifah dan Jumhur memadai dari khutbah Jumaat itu barang yang jatuh atasnya nama khutbah. Dan kata Abu Hanifah dan Abu Yusuf dan Malik pada riwayat daripada yang memadai tahmidah memuji Allah, atau tasbihah subhanallah, atau tahlilah la ilaha illallah. Maka kata Imam Nawawi bermula ini dhaif kerana bahasanya bukannya nama khutbah dan tiada hasil maksudnya serta menyalahi barang yang sabit daripada Nabi SAW. Jadi yang kita duduk dengar sama, yang diberitahu oleh ulama-ulama dalam kitab-kitab fiqh, 5 rukun khutbah. Jadi kalau tak cukup 5, kena ulang balik khutbah. Tak ulang balik, semayang zuhur lah. Kalau kita dengar maknanya khatib meninggalkan rukun khutbah, kita semayang zuhur lah. Kerana nak sah pada Jumaat kena sah khutbah. Nak sah khutbah kena ada 5 rukun. Yang pertama puji Allah, sekurang-kurang Alhamdulillah. Yang keduanya selawat Nabi, Allahumma salli ala Muhammad, paling kurang. Yang ketiganya pesan orang supaya takwa. Ittaqullah, takutlah kamu semua akan Allah. Jadi 3 perkara ni wajib, khutbah pertama, khutbah yang kedua. Kemudian afdalnya kita baca satu ayat Quran dan kita terjemah dalam bahasa Melayu pada khutbah yang pertama, sekurang-kurangnya satu ayat. Kalau ayat yang tak lengkap satu ayat tapi faham dah, boleh juga. Nampak? Umpamanya tak lengkap satu ayat, ku anfusakum wa ahlikum nar. Nampak? Tak baca belakang lagi, tapi dipanggil cukup dah. Wahai orang yang beriman, hendaklah kau jaga diri kamu dan anak bini jangan masuklah api neraka. Itu memadai. Kemudian hak panjang hak Melayu tu bukan rukun khutbah. Hak tu sunat. Nampak? Hak tu teguran ataupun nasihat. Hak tu jangan panjang sangat. Kalau boleh lah satu topik saja. Satu tajuk untuk satu khutbah. Kerana tak ramai orang yang boleh dengar banyak perkara dan dia boleh bawa balik. Babu majaa fi istiqbalil imam idza khataba wallahu a'lam. Kashful Ghaibiyah. Muka surat berapa? Seratus 14. Seratus 14. Macam mana? Baris 10 daripada atas.
Baik, kita sambungan tentang kisah Nabi dan Jibril alaihi salam. Iaitu setelah diberitahu bahawasanya neraka, pintu yang ketujuh daripada neraka itu khas untuk umat Nabi yang melakukan dosa besar dan tak dapat syafaat, maka pengsan Nabi, rebah Nabi. Rupa-rupanya umat dia masuk neraka juga. Maka tatkala siuman, maksudnya bangun ataupun sedar daripada pengsan, sabda ia Nabi alaihi salam, ya Jibril, telah besarlah bahayaku dan bersangatlah takutku, adakah masuk daripada umatku akan neraka? Umatku masuk neraka juga. Berat ni, bahaya besar ni. Ditanya Jibril alaihi salam, bahaya besar ni, umatku masuk juga neraka. Berkata Jibril, bahkan masuk oleh orang yang mengerjakan dosa besar daripada umat engkau. Orang buat dosa besar masuk neraka. Orang yang buat dosa besar, umat Muhammad, tetapi minum arak, isyak dadah, terlampi, berzina, makan, buat riba, makan riba, dan seumpamanya, masuk neraka. Maka menangis Nabi SAW dan menangis Jibril. Nabi menangis, Nabi umat dia Tuhan sayang sekali masuk neraka kerana menangis Nabi SAW. Jibril menangis bukan kerana umat Nabi masuk neraka, kerana tengok Nabi menangis. Menangis tak? Dan sabda Nabi SAW, ya Jibril, kerana apa engkau menangis? Bermula engkau ruhul amin. Berkata Jibril, aku takut bahawa aku dengan dia haru dan maru, iaitu dua malaikat. Maka itu menangis akan daku. Maka telah mewahyu Allah Ta'ala, ya Jibril, ya Muhammad, telah aku menjauhkan kedua kamu daripada neraka, dan tapi jangan kedua kamu aman daripada azabku. Allah Ta'ala memujuk dengan katanya, Jibril dan Nabi jauh daripada api neraka. Rasa susahlah umat saja yang melakukan dosa besar masuk dalam api neraka. Dan pada satu riwayat yang lain, satu pintu pada satu pintu itu 5,000 tahun. Dalam ayat Quran kata 7 pintu, satu pintu je nak pergi ke pintu yang satu lagi 5,000 tahun. Maksudnya kalau berjalan 5,000 tahun baru sampai kepada pintu-pintu neraka ni. Maka bermula bab yang pertama. Bab ni pintulah dinamakan Jahannam kerana bahasanya masam pada muka laki-laki dan perempuan. Maka memakan ia akan daging mereka itu, dan iaitu lebih ringan nisbah azab daripada yang lain. Neraka yang ringan, neraka Jahannam. Masuk neraka Jahannam. Jahannam ni maknanya rosak, ataupun duka cita yang berpanjangan. Berat. Orang masuk dalam neraka Jahannam muka masa cetung habis. Kalau dalam jih senyum, boleh senyum ni masuk dalam jih. Dalam neraka habis masa gebang habis muka. Ataupun tempat yang jahat maksudnya. Jahannam mana tempat yang jahat. Sebab tu orang jahat panggil nan Jahannam. Ni set ni set nan Jahannam ni. Ni jahat ni. Nampak? Tapi dialah yang paling ringan sekali kalau nak banding dengan neraka lain. Dia yang paling ringan. Cara dia seksanya, dia api tu memakan daging-daging penghuni dia sampai tinggal tulang. Dia bahang di api. Dia paling ringan kali. Dan pintu yang kedua lazar. Dan pintu yang ketiga saqar. Dan pintu yang keempat hutamah. Dan pintu yang kelima jahim. Hanya sungguhnya dinamakan jahim kerana besar bara apinya. Jahim, jahmun, perkara benda besar. Bara api dia besar-besar. Kalau kita tengok rumah bakar bara api dia kecil-kecil bara. Ni bara besar-besar bukit. Bermula satu bara api itu lebih besar daripada dunia ini. Besar dunia. Besarlah bumi ni. Besar bumi sutik-sutik bara. Dan pintu yang keenam sa'ir.
Dan dinamakan syair kerana bernyala-nyala tiada padam selama masa dijadikan Allah padanya itu 300 mahligai. Pada tiap-tiap satu mahligai itu 300 rumah dia. Mahligai maksud bangunan dalam tu. Pada tiap-tiap satu rumah itu 300 warna daripada azab, 300 jenis azab sengsara. Dan di dalamnya ular. Ada mau ular? Ular ni jenis orang takut. Daripada dunia sampai ke akhirat. Memang orang takut ular. Ular dunia ni orang takut. Apa panggil? Tanah awang mari. 911. Takat ular. Nah. Ular dalam neraka besar-besar tiang surau, besar-besar tekak uta. Sekali ketik 70 tahun bisa menjalar di dalam tubuh. Dan kala skorpion. Kala jeking tapi Tuhan buat daripada api. Besar sekali dalam dunia, beratnya suku kelut. Besar sekali itu. Nah, besar sekali, lebih kurang 8 inci panjang. 8 inci ada panjang ni. Kala paling besar dalam dunia, panjang gini. Nah, 8 inci. Kala Allah Rabbi dalam neraka besar lah. Tak tahulah besar mana, mungkin besar-besar kereta kaca cakap. Sekali ketik Allah Rabbi dah babi degil sangat. Nak ketik orang kata kena buat hudu, dah lewat hudu, tak sesuai dengan zaman sekarang. Tak tak sesuai dengan masyarakat majmuk. Kita ada apek dan basikal, faham? Kita ada kelim bulu kena ra'i kok. Nah, tak sesuai. Tak apa kamu jumpa dengan skorpion. Nah, still lebih you jumpa lagi. Tak. Tak apa. Dan segala rantai dan pemukul rata-rata ni tempat orang seksa orang. Nah, kalau zaman Jepun dulu orang cerita suruh minum air sabun. Buat masuk kot mulut. Nah, pahit. Lepas tu dia buka. Dia buka pahit. Tak cik kehek pacung kepala. Telan juga. Masuk dengan pahit. Nah, tapi kot mulut. Rata akhirat ni masuk kot dubur. Waktu tubik kot mulut, gatung. Nah, dah ingat lagi lah. Masuk kot dubur rata, tubik kot mulut. Lepas tu gatung. Nak tengok, bulan puasa lagi. Ayam pusing. Tapi waktu ayam ni orang kena pusing. Nah, cabut habis kulit-kulit. Pusing nak mau ke atas, baru api neraka. Siapa masuk, cabut habis kulit, tukar kulit baru. Ulama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Tiap-tiap kali tercabut kulit mereka, kami ganti kulit yang lain pula. Bila kita dah masuk, kita panggang, dia yang gelulung ni yang cabut kulit, daging dah cabut. Nah, kulit. Macam ayam kita panggang panas sangat, kulit dapat cabut habis. Daging tak. Waktu tu hang tukar kulit saja. Daging dia lekat situ. Jadi arang tak. Tidak tangga tu. Yang tangga kulit. Dan pemukul. Pemukul ni maknanya tukul tu lah, hammer. Jackhammer. Tukul macam orang tukul tu lah, nukang Stanley katung tu katok paku. Penukul ni besar-besar lah. Dikatakan kalau letak di atas bukit sekali katok, coh bukit. Nah, kalau kita nak test mata dunia ni, kepala kita bubuh bawah piling. Masih diakak tu Allah kepala. Lepas tu lepas ketung. Tu rengang. Pasal hak ni kalau letak tak bukit acuh piling, buah tak bukit tak acuh. Nah, pasal tak mau semayang. Orang tak mau semayang dalam cerita Isra Mi'raj, katok kepala dengan batu. Besar mana batu? Batu yang Nabi kata sekali katok berderar kepala, otak suku-suku. Besar batu. Nah, kalau besar batu lepang, dok acul buh kepala. Besar batu. Allah kepala katok di malaikat, bau coh kepala. Mati tak mati. Bergelapa gitu lah, panggil mak ayah, pobik tahi. Batu beki semula kepala, takut semula. Allah pula, katok pula. Nah, pasal banyak waktu tinggal. Daripada balik sampai ke mati, tak semayang. Nah, badan cari makan bagi petang. Dan di dalamnya itu hubbul huzni. Iaitu satu padang api yang bersangat panas, berganda-ganda daripada panas neraka.
Tidak ada dalam neraka itu terlebih sangat daripadanya apabila dibukakan dia nescaya duka cita ahli neraka. Sebagaimana duka cita yang amat sangat dan pintu yang ketujuh dikatakannya hawiyah. Barang siapa masuk padanya tiada keluar selama-lama. Dan di dalamnya itu ada Bi'rul Habab. Namanya, Telaga Habab nama. Apabila dibukakan telaga nescaya keluar daripada api yang minta berlindung darinya itu oleh neraka padanya pada api itu naik. Yang amat tinggi yang disebut pada Quran, dan itu bukit daripada api yang dihantarkan segala muka seteru Allah atasnya. Dibelenggu tangan mereka itu kepada tengkok mereka itu, dan dihimpunkan tengkok mereka itu kepada kaki mereka itu. Jadi dalam neraka hawiyah ada satu telaga. Telaga ni nama Habab. Telaga Habab. Telaga Habab ni ada api dalam. Neraka lain minta berlindung dengan Tuhan, jangan awi kena api Habab ni, panas sangat. Siapa duduk dalam telaga ni, iaitulah puak-puak seteru Allah. Orang yang lawan Islam, orang yang lawan Nabi, orang yang lawan Quran. Nah, orang yang lawan Tuhan, seteru Allah. Masuk kapi-kapi habis duduk ni. Pasal ni masuk tak tubik. Masuk tak tubik dah. Ada belaka dalam MIC, MCA. Nampak? United Makata Nationalist Organization. Hak tolak hudud, hak kata tak wajib ikut Quran, hak kata kalau ikut Quran tangan jadi potong pudung belaka, hak kata hukum rotang perzina ni zalim. Ni masuk tak tubik ni. Pasal apa? Jadi kafir dulu, kini dan selamanya. Dibelenggu tangan mereka itu pada tekok. Tangan ikat tekok. Kalau gari dunia, tangan sama tangan. Nak tangan sama tangan, tak ada tengok penjenayah kan, masih agak ke mahkamah boleh akad tangan lagi. Tak, sorok ke peminat. Mona pendi tu kan akad tangan. Nak, suka. Ni ikat tekok. Dan tengkok pula dilipat, diikat pada kaki. Lipat tekok. Tak tahu dah sakit. Malah ni teh lu dengan tali rupiah. Tak ada gari. Nah, teh tali rupiah suruh bini kita dirukok, terik ikat dengan kaki. Nah, tengok. Malam esok memang sepoh. Tak, kurang-kurangnya kuih bakar malam pertama. Dan malaikat zabaniyah itu ia atas kepala mereka itu dengan tangan pemukul daripada besi. Apabila dipukulkan salah seorang daripada mereka itu dengan pemukul itu akan satu pukul, nescaya mendengarkan pukulannya itu oleh jin dan manusia. Habis semua orang dengar kuat bunyi. Kalau tu segala langit bergema dan segala pintu neraka itu besi. Pintu buat pada besi. Pintu besi. Dan penutupnya itu zulmah, gelap. Buminya itu tembaga dan timah dan kaca. Api neraka itu daripada atas mereka itu. Dan api daripada bawah. Api atas dan bawah. Macam orang masuk wahulu lah. Api boleh atas. Bubur tutup dengan tudung, bubur bara di atas, balik bawah api kok. Baru buat wahulu. Mana api datang. Dan daripada atas mereka itu naung daripada api. Maknanya atas api. Dan daripada bawah mereka itu naung, yang ni latar api juga. Sungguhnya dicampurkan dia dengan marah Tuhan. Dan sungguhnya telah datang warid daripada Nabi pada segala bukit neraka dan padangnya dan buah zakumnya dan air tembaganya dan azabnya beberapa khabar yang amat banyak. Air minum, air tembaga. Tembaga yang dimasak hingga mendidih sampai cair. Air tembaga cair ni minum pun tekak bayang. Sebut oleh dalam hadis-hadis yang lain, sekali pegang saja wagi dadah sampai telang ni, bila sejekar dengan mulut, maka jatuh segala bibir. Bibir cair macam plastik. Air tembaga. Bila minum dengan gusi-gusi tak ada. Lepas tu tali perut putus habis. Nas'alullah al-afwa wal-afiyata fid din wad dunya wal akhirah. Kita mohon akan Allah kemaafan dan selamat di dalam agama dan dunia dan di akhirat. Riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, datang dengan neraka jahanam pada hari kiamat dan kelilingnya 70,000 saf daripada malaikat. 70,000 lapis warden je. Bukan 2-3 orang boleh tembak. Kita dengar cerita lari daripada penjara. 3 orang banduan lari dari penjara.
15 bandar pesalah lari daripada lokap. Pasal 3 orang yang jaga. 2 tidur tinggal seorang. Faham tak? Ni 70,000 lapis malaikat. Tiap-tiap saf itu lebih banyak daripada jin dan manusia. Ramai mana manusia? Sekarang manusia dalam dunia ada lebih kurang 7 bilion. 6.9 bilion sekarang. Umat Islam 1.5 bilion. Bilion ni 1000 juta. Sejuta tu, nampak? 1000 kali. Sejuta 1000 kali dia panggil 1 bilion. Umat Islam ada 1.5 bilion sekarang. Penduduk dunia yang masih hidup lebih kurang 6.9 bilion, dekat 7 bilion. Mati-mati dah tak tahulah berapa puluh ribu bilion. Ramai lagi malaikat. Yang menghela oleh mereka itu akan dia dengan kekangnya. Ditarik banduang ni dengan besi. Besi mana? Besi yang dimasukkan pada mulut. Besi ni tebuk di pipi, tebik tepi ni. Macam ke orang Hindu gaya tai pusang, batu kek. Dia cocok besi ya. Konon cocok besi tu apung dosa tu, tai pusang. Batu kek tau. Ada surah besar dia di ni. Dalam gua. Naik atas tangga. Kalau raja tengok. Pikul kabadi dia ni. Boleh gugur dosa. Boleh masuk surga. Walaupun banyak buat dosa. Tapi tebuk gitu. Tebuk lidah, tebuk pipi. Apun dosa. Ni apun dosa ni. Boleh pakai dah besi kekang pada mulut. Untuk diheret ke sana kemari. Sakit lah. Heret mulut, besi sakut mulut. Neraka. Hindu mana ada neraka? Syurga neraka lah ya. Tak ada apun dosa dah. MIC menteri dan menteri semua patak neraka belaka tu. Dan bagi neraka jahanam itu 4 kaki barang antara tiap-tiap satu kaki itu 1000 tahun jaraknya. Dan baginya 30 kepala. Dan tiap-tiap satu kepala itu 30,000 mulut. Dan tiap-tiap satu mulut itu 30,000 gigi. Dan tiap-tiap satu gigi yakni taring itu seumpama bukit Uhud 1000 kali besar pada bukit Uhud. Maknanya neraka ni besar lah. Sebab itulah pakat lawan Tuhan belaka ramai-ramai tak ada hak muat neraka. Tak ada hak. Nak pakat kapung wak musyarak belaka, panggil belaka segiliang penduduk kapung cek so tua muda jatang tina. Ginilah start esok kita pakat lawan Tuhan belaka. Kita pakat sodok belaka dengan beroza surah-surah hak ada. Tak ada hak muat masuk neraka. Muat. Tapi dalam dunia tak muat lah. Dah ramai sangat. Tak muat. Jadi sesak pula penjara. Bila sesak penjara, buang ki. 40,000 orang disyaki merompok bank. Buang ki. Padahal 40,000 orang merompok. Nak bunuh ni. Nak bagi bala pulih padanya ketuk ramai-ramai. Angur lokak. 40,000 orang. Tapi yang neraka lah dah tak ada apa. Khabar dah Kang? Dalam hadis kursi, kalau pakat manusia dengan jin. Manusia dengan jin pakat. Daripada zaman Nabi Adam sampai ke kiamat, pakat lawan Allah Ta'ala. Tidak ada sedikit pun boleh menggugat kerajaan Allah dah. Dan pada tiap-tiap satu mulut itu 2 bibir. Tiap-tiap satu bibir itu seumpama lapis dunia ini lebar. Macam mana rupa, tengok sendiri lah kayak gitu. Nak masuk tak payah, lawan Islam. Lawan ulama. Marah ke orang ngajar, boleh masuk. Dan pada 2 bibir mulut itu rantai daripada besi dengan tiap-tiap satu rantai daripada 70,000 halakah. Halakah ni gelang-gelang besi. Dan memegang tiap-tiap satu halakah itu oleh barang yang tiada terbilang daripada segala malaikat. Maka didatang daripada sebelah kiri arash, dan iaitu firman Allah Ta'ala, innaha tarmi bisyararin kalqat. Artinya bahawa neraka melontar ia dengan bunga api itu seperti mahligai. Iaitu bunga api yang terpercik daripada neraka besar-besar banglo siti. Mahligai ni istana banglo bunga api. Kalau kita tengok orang bakar sapah ataupun tempat orang welding, kita akan nampak percikan bunga api.
netiknya. Tik ataupun kat orang buat kuis, buat golok. Nak. Ataupun kat orang welding lah nampak mudah. Ada halus-halus Nak. Percikan bunga api neraka stokor tu besar-besar banglo. Bayang. Tapi buah-buah ni tak percaya. Dia kata bila kita mati dah acul bola tak ada lah. Dah tu orang cerita orang ngajar-ngajar tu karut je. Nampak? Dia kata karut. Sebab tu kita hidup hanya sekali, kita bahang sungguh-sungguh. Biar senang. Nah, lagi mati ada dah. Tu hidup bahang sangat. Tanah orang bahang ke dia, rumah orang sodok dia. Nah, habis licin. Tak ada dah bagian kita dengar surah masjid ada. Bagian dia pagi tu baik, tang balik cari makan kan tak bini. Nah, sama seri dengan pangang hok duk lautan. Pangang hok galas supik kita kat pagi tu gong tang balik. Hok alik kura. Mari hok alik bewok. Nampak? Tang seolah alik berang. Nampak? Gitulah. Dah mana orang pangang pergi surah dak pergi. Yang ni dak mari belaka, pangang belaka. Dia gitu. Dalil-dalil Tuhan kata dah kan. Nampak? Lahum qulubun la yafqahuna biha la ya'qiluna biha la yafqahuna biha. Bagi mereka itu ada hati perut, akal dia Tuhan beri, tapi tak guna akal. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka ada mata belaka, tapi tak guna mata, tak tengok orang kampung lain mari belaka dah aku benda ni. Orang sakar ke benda aku ni. Nak, IC aku Islam, orang mari surah belaka kat kampung aku sendiri, aku tak mari. Aku Melayu ke batok mereka. Kena pertikai balik. Tuhan kata dah. Tak, walahum azanul la yasma'una biha. Mereka ada telinga, tapi tak dengar. Rabang awak kuliah, awak ceramah, awak apa dah. Tak ada hari. Nah, puak-puak mana ni? Ulaika kal an'am. Puak-puak ni macam natang. Nah, jamai. Dah benda cari orang naik ke jual lah. Patah terburuk naik ke ikan surai berjujuk-jujuk ni. Lagi pasal minggu lalu kok surat. Hak pakar tokak, hak pegang pada lutut takut neleh. Hak peni pala tepek plasta pasal minggu. Apam balik 3, ayam goreng 2. Tak. Lepas tu balik pula kok surat. Satu sama dengan pangang. Nak. Sama dengan natang lah. Tubik kandang balik kandang. Nak cari rupuk, cari meh. Lepas tu balik dah. Surah pula bagian tengah dah. Ada. Nak menaikkan ada apa balik. Tak. Dia dah tak boleh kata gitu dah. Siapa kata tak boleh kata? Siapa kata tak boleh kata? Dia kena kata gitu. Pasal Tuhan kata wahum kal an'am. Mereka ini yang ada mata tak tengok, ada telinga tak dengar, ada akal tak guna. Nak macam natang, balhum adol, bahkan bodoh daripada natang. Ayat Quran. Takkan ayat Quran dah diterjemah. Nak nak kata mereka itu seperti animal. Dah apa faham? Tak. Terjemah An'am iaitu natang. Natang ni bukan sebarang, bukan karung. Lembu, kambing, khubah. An'am, lembu, kambing, khubah. Uta ada sini. Tapi yang kata pula depan dia. Dalam medan taklim saja, depan dia yang kata, gana lembu. Yang kata gitu. Tak, awak tak hari surah dah panggil lembu gitu. Tepat ngajar, tepat tazkirah, supaya berasa hati. Wa zakir fa inna zikra ta'anfa'ul mu'mini. Beri peringatan, kerana beri peringatan itu tak memberi faedah guna kepada sebahagian orang yang beriman. Nah, pasal pada menyatakan dihalaukan sekali manusia kepada neraka, dihalaukan akan seteru Allah pada neraka, dan hitam muka mereka itu dan biru mata mereka itu. Allah Rabbi, muka hitam, mata biru. Dia biru ni alamat jahat. Dia ada sebut sekali dalam hadis, lepas tu tak sebut dah lah, iaitu mata ahli neraka bermata biru. Ada sekali lagi sebut, iaitu mata malaikat muka nakir yang mengazab dalam kubur berwarna biru macam api gas. Nampak? Dah Ijaz sebut dah. Nah, Ijaz sebut dah. Iaitu mana? Roh orang yang beriman di dalam tembolok burung yang hijau di dalam syurga. Roh syuhada di dalam kubur warna hijau di dalam syurga. Nah, dah biru sebut kau ni hang hitam. Nah, mata biru ahli neraka jahanam, naudzubillah. Dah.
Reti tak gitu? Reti dah. Tapi buat tak reti pula. Mana kala tak kena dah. Mana-mana kita pergi pun dia hijab. Kita pergi di Chechnya, mujahidin di sana dia pakai bendera hijab. Bendera perang dia. Di Palestin. Tapi hijab tu lah macam jangan kita pula aku orang hijab dah. Tak apa dah. Dah orang ni tak pergi kat dengar lah. Tak main dengar-dengar kita main ceramah bawah. Tu pening pada lagu tu pula. Faham? Kena betul semula. Bunga atas rasa mudah mu orang hijab. Selamat lah. Dah anak mu luar pendek ke mana? Bini mu bakal lengang sekerat. Tak lagu mana kira? Tu suku pula. Dah. Biru mata mereka itu orang biru. Dan dicapkan mulut mereka itu. Mulut kena welding. Maka bila sampai mereka itu kepada pintunya telah berhadap akan mereka itu oleh malaikat Zabaniyah dengan belenggu dan rantai. Tunggu dah ngerata. Maka demikian rantai itu dihantar pada mulut orang kafir. Dan dikeluarkan akan dirantai daripada duburnya. Sakit. Rata masuk dalam mulut. Terik kot dubur pula ni. Dan dibelenggukan tangan yang kiri kepada tekak. Dan dimasukkan tangan kanan pada dada. Dikeluarkan ia daripada belikat. Tangan kiri kat tekak, tangan kanan tebuk dada ni. Wak masuk kat ni terik kot belikat. Tubik kot tulang belikat ni. Dan diikatkan dengan rantai dan disertakan di tiap-tiap seorang anak Adam daripada mereka itu serta syaitan dalam satu rantai. Mana gari dengan iblis. Gari dengan syaitan takut lah. Seorang manusia gari dengan syaitan. Dan dihelakan atas muka, yang ini ditarik muka dulu. Muka dulu jatuh atas tanah. Kalau tertarik dengan tangan bergerak kaki tak sakit. Tapi kalau tarik kaki sosok muka atas tanah sakit. Muka kita ni seret tanah ni, terik kot kaki. Dan dipadukan mereka itu oleh malaikat dengan pemukul dari besi. Tiap-tiap mendaki oleh mereka itu bawa keluar mereka itu daripada neraka, kembalikan mereka itu di dalamnya. Dan dikata orang bagi mereka itu, rasa oleh kamu akan azab neraka yang ada kamu dengan itu mendustakan kamu. Rasalah hari itu mu kata tak ada sangat. Mu tak berimang sangat. Mu mendustakan pula ayat-ayat Allah. Yang peliknya kalau maknanya kafir mendustakan ayat Allah tak apa. Orang Islam sendiri, time maulud dia maulud, time musabakah dia duduk depan kali. Time puasa tak dan karang semua barang dia 3 bank. Time sembelih lembu habis lembu sekapung barang dia belaka. Time pergi ke Mekah depan sekali duduk. Depan pada pilot kapal terbang duduk. Tapi lawang Islam. Memberi sokongan kepada orang yang tak mahu menegakkan Al-Quran di dalam negara. Allahu Rabbi. Berat nandang sungguh. Kalau pakai kain kuning, mana payuh kertas kepik, jelas tiak, cukup bulu kuning, dia tahan kira. Pasal Tok Cha dah. Ni Islam. Nama molek, nama Islam. Kemudian berkata Fatimah, ya Rasulullah, adakah tiada ditanya daripada umat engkau betapa masuk mereka itu akan dia? Dia tak tanya, mu tak tanya Jibril hari itu. Cerita ba'azab saja dah sebab anda masuk neraka. Tanyanya isteri Nabi. Sabda Nabi SAW, dihalaukan mereka itu oleh malaikat kepada neraka, maka tiada hitam muka mereka itu. Orang beriman, dengan sebab dosa tidak diampun dosa lain, muka dah hitam. Orang kafir dan orang munafik, muka hitam. Orang beriman, muka dah hitam. Batu nak ngesah imam dulu. Orang beriman orang mana? Orang Melayu kan? Orang yang percaya sungguh-sungguh dengan 6 rukun iman. Iaitu percaya kepada Allah, kepada kitab, kepada malaikat, kepada rasul, kepada hari kiamat dan qada dan qadar. Itu orang beriman. Kan orang Melayu. Yang boleh masuk dalam syurga hanyalah orang beriman. Orang Melayu masuk neraka. Cina, Jepun, India neraka belaka. Orang putih neraka. Dah masuk beriman. Dan kalau Melayu beriman baru boleh masuk dalam syurga. Dan tiada biru mata mereka itu. Orang beriman mata tak biru. Mata berjaga-jagalah. Dengan warna nela ni. Kalau kita pergi ke Mekah, kita buat sa'i. Dia ada sapa dekat
apa benda ni, Bukit Safa, dekat Bukit Marwah tu. Tak, dia tiang, 2 tiang. Situ sunat berlari anak. Tak, sunat berlari anak. Tiang tu warna benda, Said? Warna apa? Lagi? Lagi. Siapa pergi dah? Warna hijau. Murah faham. Nah, warna hijau antara 2 tiang tu, sunat berlari anak. Ada jemaah haji yang berlari sama, Bukit Safa Marwah. Siapa tu lidah berjelih. Tu pelik sungguh. Orang sunat berlari anak ni, kat lain tu berjalan je lah, berjalan deras. Jalan deras, jalan cepat gitu. Siapa kat 2 tiang hijau ni, nak tiang hijau, cat hijau, lampu hijau juga situ. Faham lagi? Orang berlari anak. Berlari anak ni bukan 100 meter. Kau macam 100 meter tu. Selok habis kain-kain 100 meter tu. Laju pada benda rabuan feet. Tak, berlari anak saja. Dah. Jadi bukanlah berlari tu Safa Marwah. Safa Marwah tu 600 meter tu. 600 meter tu dekat 600 meter bang 0.6 kilometer. Nak dah 7 kali berlari dah mob dah. Nak. Bukan. Jalannya sampai kat tiang hijau. Ada lebih kurang 50 meter ada lah. Separuh padang bola. Tiang hijau tu. Ada lah. Lebih kurang dah tak? Lebih kurang separuh padang bola. Berlari anak. Tapi ada tak jemaah Malaysia yang tak berlari? Siapa kata tak berlari tak? Dia tengok apa tak berlari? Cerah biru. Ni cari tiang biru mana ada situ. Nak. Lapu dia rambak. Suti ada hijau. Tengok apa masa gebang batu surat. Suti tak benar. Nak, tak benar pun metal warna hijau. Takut sangat. Dan tiada biru mata mereka itu orang beriman. Dan tiada benda tu mim ke benda tiada dicap tu, buang mim tu. Tiada dicapkan mulut mereka itu, mana tak ikat mulut. Dan tiada diikat akan mereka itu serta syaitan. Orang beriman masuk neraka duduk seorang, tak duduk dengan syaitan. Dan tiada dihantarkan atas mereka itu rantai dan belenggu. Maka sembah Fatimah, ya Rasulullah, betapa dihalau mereka itu oleh malaikat. Sabda Nabi alaihissalam, adapun orang tua dan orang muda, maka diambil akan kedua dengan janggut. Terik dengan janggut. Kalau tak ada janggut, terik dengan rambut. Dan adapun perempuan, maka dengan bulu pelipisnya. Orang puan pegang sebel ni, rambut hok biar telinga ni senyok. Tak main pipi tangan, pegang rambut hok dekat telinga ni, eret. Dan ubung-ubung, rambut hok di ubung-ubung, pakai senyang. Maka beberapa daripada yang mempunyai ubun-ubun daripada umatku, ambil akan dia atas ubun-ubunnya dan ditutung kepada neraka. Dan ia menyeru, wa tuhaku wa dhaifku, darah aku, tua aku. Dan beberapa daripada orang muda daripada umatku, umat Nabi, dia ambil akan dia daripada janggut dan dihailakan dia kepada neraka. Hak jenis ada janggut ni orang Arab, pegang janggut terik go dalam neraka. Dan orang Arab pun nak lupa juga Tuhan. Dan padahal ia menyeru, mudaku baik rupaku. Maknanya ada dah muda hari ni, tak ada comel dah. Orang muda masuk neraka, dia tak ada kira. Dan beberapa daripada perempuan umatku, dia ambil atas ubun-ubun. Malaikat pegang atas ubun-ubun, dia hela kepada neraka, mana disenjah. Padahal ia menyeru, wah kemaluanku, wah membinasa seteru aku, hingga sampai dengan mereka itu kepada Malik. Maka apabila menilik kepada Nabi SAW mereka itu oleh Malik, berkata ia, segala malaikat, siapa mereka itu? Tiada datang atas kami daripada orang yang celaka, yang terlebih ajib dari segala mereka ini. Tiada hitam muka mereka itu, dan tiada dihantarkan rantai dan belenggu pada tekak mereka itu. Maka katanya malaikat, orang mana ni masuk neraka comel? Muka dah hitam, rata tak ada tekak pada tangan. Maka kata malaikat, seperti demikian itulah ada disuruh orang akan kami, bahawa kami datang dengan mereka atas hal ini. Maka kata malaikat,
kepada Malik neraka, jaga neraka. Kami diperintah oleh Allah buat gini. Orang lain memang muka hitam, kena rata. Tapi hak ni, golongan ni Tuhan tak benar buat muka hitam. Rata pun tak boleh ikat. Maka kata Malik bagi mereka itu, hei segala jemaah daripada orang celaka. Siapa kamu? Mu orang celaka ni siapa ni? Comel ingat orang celaka tapi comel. Buat ni pula ni. Berkata mereka itu, kami daripada umat Muhammad alaihi salam. Rupanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah. Hak mana-mana dah buat dosa, robalah. Bila kita robah, tak ada dah dalam buku amalan. Nah, iaitulah bertaubat sungguh-sungguh. Walaupun sebesar laut, sebanyak laut, Tuhan akan ampun. Dan diriwayatkan pada riwayat yang lain pula, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada beberapa soalan. Baik, seorang yang selalu membuang angin kentut setiap kali berwuduk sehingga terpaksa ulang wuduk 6 hingga 7 kali. Ini menyebabkan dia tidak dapat solat berjemaah. Adakah boleh dia meneruskan solat walaupun terus keluar angin? Ini dia panggil daimul hadas. Penyakit ni. Ya, kekal keluar angin. Baik, dia kata dah nak solat 7 kali ambil wuduk, keluar juga angin. Nah, jadi boleh tak solat dalam keadaan ketuk juga? Jawabnya tengok keadaan hadasnya itu. Nah, kalau sepanjang waktu solat dia dibalakan dengan sentiasa keluar angin, maka solatnya adalah sah. Nampak? Memang dia ni memang keluar angin sama. 1 minit 134 kali ketuk. Umpamanya itu lain. Orang yang ada masa dan untuk sembahyang, maka wajib dinantikan masa tersebut. Maknanya dia ni keluar angin, dia boleh tahu. Dan dia keluar angin setengah jam keluar angin. Jadi tak usah sembahyang lagi, walaupun luput jamaah. Lagi. Ini pendapat yang muktamad. Apabila sampai pada masa tadi tak ada jemaah, maka dia boleh sembahyang sempat. Pasal biasanya tak keluar angin, dia tahulah diri dia 10 minit, 20 minit. Maka orang ini bukan lagi dipanggil daimul hadas, cuma dibalakan dengan banyak hadas. Daimul hadas ni, daimul hadas mana daimul reh, sentiasa keluar angin, keluar sama, tak ada masa rehat. Nah, tak ada masa rehat, keluar sama. Tak ada serakan sembahyang pun. Nah, 3 minit pun, tak ada 2 minit pun. Dia main gitu. Nah, maka tak ada masa sepanjang waktu sembahyang maghrib sampai isyak 1 jam 5 minit, lebih kurang 1 jam lah. Nah, dalam 1 jam tu tak ada masa ruang 5 minit pun. Itu panggil daimul rih. Orang ni lah maaf mengerjakan semayang dalam keadaan direngankan sedikit keluarnya dengan cara diletakkan tampalang. Tampalang. Cari spang-spang tu, basuh kereta tu. Faham tak? Buh dalam seluar. Nak biar kurang sikit tubik. Jadi lagu tu lah. Jangan sumbat dengan tudung gabuh. Faham tak? Bahaya. Tapi orang yang ada masa, tunggu masa. Dia sama dengan darah istihadah. Sama dengan orang yang kecing dah habis. Maka kalau kecing dalam tiap-tiap 1 minit memang ada keluar 1 titik, ni orang panggil kekal air kecing. Barulah boleh. Maknanya belat, bungkus dan sebagainya. Dan semayang cepat-cepat, keluar lagi, maaf. Tapi kalau dia keluar air kecing, dan dia ada masa rehat sekejap. Umpamanya dia daripada Zuhur sampai ke Asar, 3 jam waktunya. Dalam 3 jam tu dia ada masa lebih kurang 1 jam tak keluar air kecil. Maka masa tu wajib kita tunggu. Kerana ini tidak berkekalan hadas. Seekor kambing telah meminum susu khinzir. Apakah hukum kita makan daging kambing tersebut? Yang kedua, apa hukum pandai azan, belajar azan kalau tak pandai, adakah berdosa? Yang ketiga, adakah tidak sah sekiranya khatib tak duduk antara 2 khutbah? Yang keempat, adakah sah teks khutbah ditulis dalam bahasa Melayu atau bahasa Cina yang keling mengikut tulisan mereka? Baik.
seekor kambing ni dia pergi minum susu khinzir. Minum lagu mana? Dia ngopek dengan ibu khinzir. Anak kambing. Nah, kalau minum susu khinzir dalam botol jari dua ni. Nah, biasanya mari seekor khinzir hutang, babi hutang lah, main tetel, duduk bira-bira kapung orang, ngatuk mata bahan ubi, tidur. Lalu anak kambing ingat mak dia tu. Nah, dia pun ngopek. Padahal ibu tu babi. Nah, anak kambing minum susu babi. Susu kambing. Susu babi apa? Susu khinzir. Baik. Jadi apa, bolehkah kita makan daging kambing tersebut? Boleh. Boleh makan. Dia boleh makan. Sebab dia tak jadi mughallazah dengan sebab minum susu. Nah, samalah dengan kita kalau kita terminum apa benda ni najis mutawassithah, tubuh badan kita tak jadi mutawassithah. Nah, dan wajib basuh mulut sahaja. Wajib basuh mulut sahaja. Macam orang yang minum bahan-bahan yang bercampur dengan babi. Nah, wajib basuh yang zahir saja. Dalam perut jangan minum air tanah. Ada orang suruh minum air tanah, lepas tu kocok perut. Kocok. Lepas tu minum 6 kali lagi air bersih. Bahan tanah tu kawan tu. Tak. Mulut saja. Termakan daging babi ke apa, makanan hak berkait dengan mughallazah, wajiblah basuh mulut hak zahir ni. Sunat koma air tanah, kehet jangan telang, jadi penyakit. Dan kata dah kalau berak tu keluar tahi tu memang kesal daripada masalah makan babi. Tak, dia pergi di Indonesia, dia ingat ke maknanya daging lembu, sup, semua pakai sokok lah ke dia minum. Bukan pakai piah dia minum. Dia ni orang kafir pakai sokok. Islam dia pakai kopiah. Tak. Jadi dia termakan, berlakulah maknanya orang Malaysia ni di Jakarta dia makan sup babi. Sup tu daging babi. Nak diingat ke daging lembu. Jadi bila makan wajib basuh mulut sahaja. Tak sengaja tak dosa. Hati sudah tentu gelap. Dah berak mana pula kena basuh berak dengan air tanah kat 7 kali. Kata ulama kalau keluar tu acur dah, maka tak wajib basuh dengan air sekali saja macam berak biasa. Tapi kalau keluar tu benda ada acur lagi. Nak stokor dah hidung babi siap stokor. Nak panjang itu tubik. Umpamanya dah acur lagi lah. Maka tempat terbit tu kena bahang dengan air tanah dulu sekali. Air yang dah air mutlak 6 kali. Gitu. Ni anak kambing tak jadi. Tak jadi. Orang yang terminum susu anjing, susu babi pun begitu juga. Dia tak jadi babi. Dia tetap tubuhnya suci, yang kotor mulut dan perutnya. Dia begitu. Dia tak tukar hakikat, melainkan bercampur benih. Seperti maknya abtinanya anjing berzina dengan aweknya kambing. Nampak? Pok anjing, awek kambing, hak tina. Yang zina 2 ekor ni. Tubik anak walaupun rupa tu rupa kambing, hukumnya mughallazah. Nama dia kamjing. Nama mendatang ni. Tu barulah jadi kambing mughallazah. Sama macam ayam makan tahi, kita boleh makan. Makan ayam tu boleh. Kalau tidak, jadi beramallah budak-budak jadi mughallazah. Sebab Raibina telah disahkan campur dengan tulang babi pula. Dulu mengaku 4% arak. Sekarang ada campur dengan tulang babi pula. Macam kopi tiang tu. Kopi dia sedap kan? Kopi tiang. Campur dengan tulang babi kok. Goreng dengan tulang babi, minyak tulang babi. Sedap lah kopi. Tu berjeluang duk bahang Tanjung. Faham tak? Alik Mama tu saya cerita lah. Wak buka Selasa terus makan dengan kopi babi. Ramai-ramai. Buka puasa kopi tiang. Tak surah. Buka puasa dengan tulang babi. Dah berjuru. Alamak ni bengong belaka. Apa hukum pandai azan, belajar azan? Hukumnya fardu kifayah. Kalau tak ada dalam mukim tu orang yang boleh azan, walaupun suara tak sedap tapi boleh. Berdosa habis mukim tu. Ni mukim bandar lah. Habis mukim bandar ni mukim batu buruk pula. Mukim Kuala Libar pula. Mana dikira mukim. Dalam mukim batu buruk tu katakan seorang tak pandai melakukan azan. Berdosa belaka semua orang Islam yang laki-laki yang pikul beban fardu kifayah ni. Tu fardu kifayah.
Kemudian lalu tak pandai, adakah berdosa? Berdosa lah. Kalau mana belum lagi tertunai fardu kifayah. Tetapi orang yang tak pandai azan ni, walaupun orang lain pandai, dia ni su'ul muru'ah, maruah dia jatuh. Maruah dia jatuh. Walaupun tidak menjadi fasik, tetapi maruah dia jatuh. Sebab apa? Kalimah azan, agama dia sendiri, dia tak reti nak kata. Maknanya huduh benarlah layanan dia kepada agama sendiri. Bukan senang. Sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maknanya kalau orang turun minta tolong bang sekali, gitulah. Tak ada lagu. Biar siapa, bila siapa masa orang minta tolong bang, boleh bang. Maka barulah kita orang yang mencakna ataupun cara hak agama. Bukan suruh jadi Tok Bilal, tak tambah jadi Tok Bilal. Tapi sekurang-kurangnya boleh kata lafaz-lafaz bang dengan betul, walaupun tak sedap. Ni siapa masa Tok Bilal ada hari, Tok Bilal lambat balik sikit bagi orang Islam. Dah ni mubang lah dah ya bang, tak bubang belaka dah, apa sah? Dah ingat kalimah bang. Jadi kurang-kurangnya kita dah tahu, dia tak sedap pun kita bang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak apa? Hayya 'alas salah. Tak apa? Kadang luar ni kopling lepas 2 kali. Bukan aku Tok Bilal, tolong bang mujuk, dia nak kopling aja. Dia nak kopling ni Tok Bilal yang dilantik, yang diberi gaji. Baru kita komplain, bang rakyat dah apa comel. Pasal hak latih dah ada bayaran pula. Biar comel sikit. Ada apa hak ni Messi terjun, bukan bidang terjun hak ni. Tak apa asal tu. Adakah tak sah sekiranya khatib tak duduk antara 2 khutbah? Mengikut mazhab Syafi'i tak sah. Kerana duduk antara 2 khutbah adalah rukun khutbah. Syarat sah khutbah, bukan rukun, syarat sah khutbah. Adakah sah teks khutbah ditulis dalam bahasa Melayu, bahasa Cina, bahasa Kelim mengikut tulisan mereka? Ya, sah tulis. Kerana tulisan itu tak diambil kira, yang diambil kira ialah sebutan ataupun ucapan bacaan khutbah itu, bukan berdasarkan kepada tulisan. Dalam akhbar harian Metro ada menyatakan Ghulam Hasan mempamerkan sehelai janggut yang didakwa milik Nabi SAW di Srinagar, Kashmir, sempena sambutan Isra' Mi'raj. Betul ke yang didakwa itu janggut Nabi SAW? Jawapannya belum dipastikan lagi. Belum dipastikan. Benda ni telah pun apa benda ni ada di dalam internet. Apa yang telah ditunjukkan di Srinagar baru ini ada di internet. Dan beberapa orang ulama telah pun berbincang untuk memutuskan perkara ini. Jadi masalah ni kita tunggu sekejap masa lagi. Jadi kalau kata janggut Nabi pun tidak mustahil lah. Tidak mustahil. Bukan perkara yang mustahil. Dan bukanlah perkara ni masalah akidah, yang mana kalau orang tak percaya jadi kafir. Tak ada masalah. Kalau kita rasa keyakinan, kita pegang, kita percaya sungguh, tak ada masalah. Kuaci dalam kertas bungkusan merah betul ke dicampur arak? Pada mula-mula dikeluarkan makanan tersebut diharam jual kerana ada yang mengatakan ini dibasuh dengan air basuhan daging babi. Tapi sekarang dijual semula dengan dengar dicampur dengan arak. Jika betul, kenapa pula pihak yang tertentu keluarkan produk makanan tersebut? Baik, kuaci ni kuaci daripada negeri Brunei, China, daripada negeri China. Diproses di Sarawak. Jadi daripada internet kita dapat maklumat yang sahihnya dia digoreng dengan menggunakan minyak babi. Digoreng dengan menggunakan minyak babi. Jangan makan lah. Jangan makan lah. Lepas tu ada kata tak, bukan minyak babi, minyak kambing pula ni. Jangan rasa makan lah. Mari daripada negeri China dah. Makan benda lain, berlambak lagi. Kuaci dimakan. Kunyak kek. Berkembur kali, sulit, mengata rawa kali. Membawa penyakit batuk dan sebagainya. Dia jenis makan kuaci dengan ni, dia beranak hamster. Anak beranak tikus. Tikus makan hamster. Ni orang pula makan. Tak salah makan lah, benda lain banyak. Tu hak sempatan tu, butir jambu. Jambu ni butir janggus. Tu sedap tu. Berdosa ke tidak seorang yang jawab awal ke lewat ke solat, yang penting solat 5 waktu. Dosa pahala bukan anda yang bagi. Itu urusan Allah Ta'ala. Jawab macam ni.
Dia jawab macam ni, bila saya tegur supaya solatlah bila masuk waktu. Ada amalan yang paling afdal, sebabnya dia ni selalu melambatkan solat. Sekali dua boleh dikatakan boleh tahan, tapi ni selalu je sengaja buat tak tahu je. Kalau tegur banyak-banyak, katanya saya ni pun kurang betul semua, bukan betul semua. Baik. Bila orang tegur kita semayang lewat sama, dia jawab lagu ni tak boleh lah. Nampak? Ni bukan urusan Allah Ta'ala, ni urusan kita. Kerana nasihat menasihati ni bukan kerja Tuhan, kerja hamba Tuhan. Kita khalifah, Tuhan yang beri arahan. Hendaklah kamu memberi nasihat melalui lidah Nabi-Nya. Ad-dinun nasihah, agama ni dia nasihat. Nah, jadi tolong nasihat lah. Nah, jadi janganlah kata ni hak Tuhan lah, nawi pahala tak ada pahala. Kemudian cara kita beri nasihat pula, tengok keadaan. Kalau hak tula saja kita kata, nak hari-hari, jadi orang sakit hati juga. Jadi kita kena rehat okay. 14 kali dah kata suruh semayang awak, akhirnya tu beri jawapan yang keras. Nah, jadi kadang-kadang kita kena berhenti dulu. Nah, berhenti dulu, kemudian nasihat balik. Dia kena ada hari cuti kok. Nah, kena ada hari cuti. Pasal apa? Memang tak bakal dah, 5-6 kali dah kabur. Maka diam dulu sekejap. Pasal ni dengan kita teruskan juga, jadi berdosa dah pula dia. Nah, jawapan ni memang berdosa jawab lagu ni. Bodoh ke jawab lagu ni. Nah, apakah maksud puasa tatawwu'? Apakah maksud manhaj? Apakah maksud puasa tatawwu'? Apakah maksud manhaj? Tatawwu' ni makna sunat lah. Sunat ni yang terkenal dia nama sunat. Sunat ni benda yang tidak wajib lah, tapi afdal kita buat boleh pahala. Jadi yang terkenal dengan orang awam ni biasanya sunat lah. Yang sebenarnya ada banyak lagi nama-nama bagi sunat. Yang antaranya yang terkenal 3 nama. Yang pertama mustahab, yang kedua tatawwu', yang ketiga nafal atau nafil. Nah, sunat paling popular. Mana semayang sunat, mana semayang tak wajib. Semayang tatawwu', semayang sunat tu lah. Sama je lah, nama lain tatawwu'. Nampak? Benda yang satu, benda yang tulis, nama banyak. Kadang-kadang mustahab, benda sunat kau. Nafil, solat nawafil, solat sunat. Nah, benda sama, benda tulis, tak ada lain sikit. Semayang witir tu sunat, dia lah semayang sunat, dia lah semayang tatawwu'. Dia juga semayang nafil, dia juga semayang apa benda mustahab. Satu nama yang paling terkenal sunat. Benda sunat. Tatawwu' kurang terkenal di kalangan masyarakat. Apakah maksud manhaj? Manhaj ni maknanya banyak ikut atas ayat yang digunakan. Nampak? Kaedah, jalan, prinsip. Nah, boleh tengok atas keadaan. Cara-cara. Nah, itu manhaj. Jika semayang Jumaat, dalam Jumaat tersebut baru sekali kita diapit oleh orang yang kurang akal di sebelah kanan, kanak-kanak di sebelah kiri, apakah dapat pahala Jumaat tersebut? Kejadian ini berlaku pada siang tadi. Ya, dapat Jumaat. Orang kurang akal ni orang gila lah. Nah, orang gila pula dia. Yang tak dapat ni kita sengaja bubuh di celah-celah tu, borang gila, borang siamang. Lepas tu borang gila, borang siamang, budak-budak. Kita yang sengaja atur lagu tu. Mana kata ulama fiqh tak dapat lah pahala Jumaat. Nah, tapi kita ni masuk, tiba-tiba orang gila masuk sebelah. Takkan kita nak lari pula? Tidak mengapa. Ada budak-budak mari kerja apik kita, tak ada masalah. Dan kalau kita pergi tengok budak kek, ada seorang belakang kek budak, darjah satu. Tak, dia seorang, kita orang tua, mari kita duduk kat budak tu jadi satu saf juga. Dia iktiraf pada syarak, tak ada pelik. Sebab orang gila ni dia semayang. Hak dak gila dak semayang. Nah, nampak? Pasal apa dia semayang orang gila ni? Pasal dia siang tengok orang yang dak gila dak semayang. Jadi dia gantilah. Jadi hak dak mari dia semayang tu dia sebenarnya gila. Hak gila tu dak gila mana lagi lah. Jika niat sebelum ke masjid ingin sedekah, tapi bila di masjid dak ingat, dapat dak pahala? Dapat 1 pahala. Tapi bila buat 10 pahala. Nah, niat nak tak pitih surah, tak pitih masjid nak sedekah, siapa dak ingat sekarang? Dapat 1 pahala. Itu pasang niat lah sama, buat benda baik walaupun tak buat. Guna kaedah tertentu tabung uji dan lain-lain untuk dapat anak, apakah dibenarkan dalam syarak? Dia kata nak dapatkan anak guna kaedah-kaedah seperti guna tabung uji. Lepas tu adakah dibenarkan dalam syarak? Baik. Ini orang yang tak dapat nak
apa benda ni, mengandungkan anak ataupun tak dapat di cantumkan benih di dalam rahimnya, ada berlaku masalah dalam dalaman dan sebagainya, maka guna tabung uji lah. Maksudnya bukanlah tabung uji yang budak-budak buat main tu, pelajar sekolah sains tu, bukan tu. Maksudnya dengan menggunakan teknik perubatan moden. Maksud tabung uji ni, iaitu dua cara daripada segala kaedah, hanya dua cara yang halal dalam Islam. Yang pertama, diambil mani ayah dengan kaedah perubatan, ambil mani ayah dia sendiri, suami, kemudian disuntik ke dalam rahim isterinya sendiri dan beranak. Faham lagi? Ini halal. Kaedah yang kedua, diambil mani suami dan diambil mani ibu. Ovari dalam obat dia punya telur lah, ibu lah. Dalam Islam dipanggil mani kok. Syariat orang kuang ni pun dicantumkan di luar, iaitu dalam makmal. Dalam makmal dibekukan dan bercantum dan disuntik balik ke rahim ibu tadi. Nampak kaedah kedua? Ni dua cara halal dalam Islam, mana yang difatwakan oleh ulama-ulama di seluruh dunia. Wallahu a'lam. Baik, kita pendekkan sikit malam ni kerana ada kaedah forum perdana di Ma'at Tafiz Tok Jiring, pukul 9.30 lagi. Jadi macam biasa orang yang nak beli air mineral tasnim ni, air gau tasnim ni, untuk menderma kepada madrasah Al-Ansar Ustaz Kamaruzzaman kita. Jadi di luar sana lah pakat-pakat beli, besar RM2, botol kecil RM1. Ada macam biasa di belakang sana. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.